Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Jitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Tuan Timbalan Speaker, Jitra juga turut membahas usul menjunjung kasih terhadap titah yang telah disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Kedah sewaktu pembukaan Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman mesyuarat pertama peringkat ketiga Dewan Undangan Negeri yang ke-14 pada 16 April 2020 yang lepas. Permulaannya ialah mengenai COVID. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, rakyat sangat merana dengan kekangan-kekangan yang terpaksa mereka tanggung kerana ekonomi yang tidak bertumbuh dan sumber pendapatan yang agak terjejas. Ini menjadi norma-norma baru yang sangat mencabar, namun ada juga peluang-peluang yang boleh diambil kesempatan. Antara lain saya lihat bahawa ada bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri khususnya untuk industri kecil dan sederhana. Persoalannya ialah ada berapa banyak ataupun berapa ramai usahawan-usahawan IKS yang telah mendapat manfaat daripada bantuan-bantuan ini. Adakah ianya semua sampai kepada sasaran? Kerana masih ramai lagi yang saya dengar tidak mendapat manfaat daripada bantuan yang telah diumumkan walaupun mereka rasakan bahawa mereka layak untuk menerima. Saya fikir ini sangat penting untuk diberi perhatian kerana kita tahu bahawa IKS mainkan peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuklah negeri Kedah ini, dan sekiranya sumber pendapatan mereka terjejas, maka terjejas jugalah ekonomi negeri. Yang keduanya ialah soal kewangan, seperti mana yang kita semua sedia ingat di sidang Dewan ini yang lepas, ketika saya duduk di belah sana, ada beberapa adun-adun pembangkang ketika itu yang telah mencadangkan kepada saya selaku Menteri Besar untuk memujuk Perdana Menteri, iaitu ahli saya sendiri, beri duit kepada Kedah. Dan setelah saya kemukakan permintaan secara rasmi kepada Perdana Menteri ketika itu, alhamdulillah Tun Mahathir bersama dengan Menteri Kewangan Yang Berhormat Lim Guan Eng telah meluluskan 200 juta ringgit untuk Kedah. Tarikhnya saya ingat di minggu terakhir tahun 2019, iaitu pada bulan 12. Ianya merupakan satu grant one off. Jadi yang ingin saya tanya ialah bagaimana wang 200 juta ringgit ini telah dibelanja oleh kerajaan negeri. Saya harap tidaklah untuk membeli Mercedes-Benz untuk exco dan sebagainya seperti mana yang berlaku di Kelantan. Dan kalau dah ada wang sebanyak itu, apa perlunya dicadangkan supaya aktiviti pembalakan dimulakan semula? Kerana ini menimbulkan rasa bimbang di atas kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Jenerali sendiri mengenai kononnya ada pampasan ataupun ganti rugi yang seharusnya dibayar kepada pemegang-pemegang konsesi balak di Kedah ini, yang awal-awalnya berjumlah, saya tak ingat, mula-mula itu disebut 600 juta ringgit, kemudian naik jadi 1 bilion, kemudian ada pula kenyataan 1.5 bilion ringgit. Dan ini satu perkara yang sangat membingungkan, kerana seingat saya di 2 minggu terakhir saya sebagai memegang jawatan Menteri Besar, saya telah mempengerusikan tak kurang 3 mesyuarat jawatankuasa hasil negeri, di mana kita telah selesaikan semua isu-isu yang berbangkit berkait khususnya dengan soal penangguhan ataupun pembatalan konsesi-konsesi pembalakan khususnya di Ulu Muda. Jadi
Dan daripada tindakan yang telah kami ambil itu, jelas bahawa tidak ada lagi sebab kenapa syarikat-syarikat konsesi ini boleh membuat sebarang tuntutan kepada kerajaan negeri. Jadi apabila kenyataan telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Jenteri, ini menimbulkan rasa cemas dan ianya satu berita yang begitu mengejutkan kerana tidak pernah dalam tempoh 22 bulan ya, ataupun lebih 25 bulan mungkin, sebab sampai bulan 5 kerajaan PH menerajui negeri Kedah ini, masalah pampasan itu boleh mencecah sampai angka-angka yang begitu menakjubkan, iaitu 1.5 bilion ringgit. Seterusnya saya nak bangkitkan mengenai projek-projek pembangunan. Seperti tadi Bandar Baru pun ada sentuh projek-projek yang telah pun diisytiharkan. Ya. Nak sentuh sikit tentang COVID. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Citra memberi laluan untuk pencerahan. Saya nak tanya Citra berkenaan pandangan tentang apakah keberkesanan arahan kerajaan negeri tentang arahan PBT yang dikeluarkan untuk sekatan waktu penyagaan yang baru-baru ini, yang bila ada gelombang kedua selepas selepas Siva Gangga dan ada kluster Tawau, Muda dan sebagainya lah, dan memberi arahan sekatan penyagaan di mana pukul 8 pagi hingga 8 malam di mukim-mukim yang terjejas sahaja, dan juga tidak boleh dine-in di tempat itu. Sebab kita nampak apabila walaupun ada sekatan waktu penyagaan, tetapi sebenarnya penduduk masih boleh cross sempadan mukim ataupun cross sempadan daerah tanpa sekat, sebab PKP dahulu ialah seluruh negara PKP, semua orang tak boleh keluar, semua orang tak payah pergi kerja dan stay at home saja. Tapi sekarang sudah PKPP, semua orang perlu kerja, perlu pergi sekolah, tetapi sekarang ada sekatan waktu penyagaan itu. Dia akan walaupun sekat di mukim itu, tetapi penduduk boleh saja dia pergi ke mukim bersebelahan saja. Dan Sekarang soalan. ya, soalan saya ialah adakah ini berkesan, dan kedua ialah dia juga menjejas pendapatan peniaga yang khususnya berniaga makan, di mana mereka hanya boleh berniaga sampai pukul 8 malam saja, dan menyebabkan lebih ramai penduduk pergi ke sebelah sempadan yang untuk membeli dan menyebabkan kesesakan lagi. Dan adakah ini berkesan untuk memutuskan rantaian penularan COVID, ataupun dengan cara begini dia mungkin menyebabkan lagi sesak di tempat lain dan menyebabkan penularan kepada mukim-mukim yang lain lagi lah. So ini soalan saya. Terima kasih. Jitra, laluan sikit Jitra. Ya. Jitra menyebut isu tuntutan pampasan syarikat-syarikat balak yang jumlahnya bilion. Jadi adakah pandangan Jitra apabila isu ini diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri Besar, adakah pandangan Jitra ini sebagai suatu helah untuk dibenarkan semula pembalakan di kawasan yang telah digazetkan sebagai kawasan hutan sumbangan? Ya, terima kasih. Yang pertamanya saya mohon supaya dimasukkan persoalan yang telah dibangkitkan oleh Bakar Haran tadi dalam perbahasan saya. Dan bagi menjawab kalang kundur, saya ingat yang ni elok Yang Berhormat Jenteri sendirilah yang jawab, kerana pada pandangan kami di peringkat Pakatan Harapan dan pejuang ketika kita mentadbir kerajaan ketika itu, tidak langsung timbul persoalan mengenai pembalakan ini, kerana memang pun hasrat kerajaan ketika itu ialah untuk mengurangkan sebarang bentuk pembalakan di negeri Kedah ini. Saya mula nak menyentuh tadi mengenai kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ekonomi sewaktu kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang ni beliau menjawat jawatan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Ketika itu beliau sendiri telah mengumumkan mengenai beberapa projek ikonik di negeri Kedah ini, termasuk KXP sendiri,
lebuh raya ya, Spike ya, dan lebuh raya yang berhubung dengan Jabatan Pulau Pinang yang kedua. Jadi kita ingin tahu apa sebenarnya perkembangan terkini mengenai projek-projek pembangunan yang penting ini. Tadi pun Bandar Baru telah sentuh mengenai mesyuarat MPFN, yang mana saya ingat Yang Amat Berhormat Jentera sendiri hadir dan mendengar sendiri bahawa KXP tidak termasuk dalam agenda perbincangan mesyuarat MPFN yang lepas. Kenyataan daripada Menteri Pengangkutan pula agak mencemaskan apabila beliau mengatakan bahawa perlu ada kajian lagi, ya, nak kena buat study demi study lagi, dan kajian terakhir ni katanya akan hanya berakhir pada tahun 2023. Jadi 3 tahun lagi. Walhal saya ingat untuk tujuan KXP ini saya ingat tak kurang 3 kajian yang terperinci telah dilaksanakan. Semua pihak telah bersetuju bahawa ianya satu projek yang perlu dibuat, termasuk Kerajaan Persekutuan. Jadi pendirian Kerajaan Persekutuan yang baru ini membimbangkan kita, kerana nampaknya tidak lagi ada kesungguhan, tidak lagi ada azam politik, ya, baik di peringkat persekutuan maupun di peringkat kerajaan negeri sendiri, ya, untuk meneruskan projek yang tentunya akan memberi limpahan ekonomi yang besar bagi bukan hanya negeri Kedah tapi di wilayah utara ini. Selain itu, ya, silakan. Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Speaker, terima kasih Yang Berhormat Jitra. Adakah Yang Berhormat Jitra tahu mengapa KXP itu tidak dibentangkan MPFN dan kenapa MOT memberi respon yang sebegitu? Kerana adakah ianya tidak nampak punca kuasa di mana projek ni sebenarnya? Sebelum ni kerajaan terdahulu tidak pernah mendaftar projek ini di mana-mana, atau kerajaan yang sekarang ini masih lagi mencari di manakah pendaftaran dan punca kuasa bagi projek KSP itu yang sebelum ni belum, mungkin tak pernah YB Jitra usahakan dan ataupun sebagainya? Ya, seperti mana yang kita tahu, projek sebesar ini tentunya memerlukan kelulusan daripada MPFN. Perkara ini telah pun dibangkit dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kemudian tentunya beberapa kali dalam mesyuarat NCIA, di mana bukan hanya kelulusan diberikan tetapi peruntukan pun disediakan. Kalau kita lihat balik kepada minit mesyuarat NCIA yang telah dipengungsikan oleh Tun Mahathir ketika itu, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk memperuntukkan RM2 bilion untuk membantu Kerajaan Negeri Kedah membuat pengambilan tanah. Kalau dah sampai tahap itu takkanlah belum lagi, ya, dipersetujui oleh Kerajaan Pusat. Jadi selain daripada itu, kita juga telah beberapa kali mengumumkan dalam sidang Dewan ini, ya, mengenai loji rawatan air. Kita tahu bahawa ada 5 projek loji LRA yang besar di Kedah ini, dan kelima-limanya telah pun mendapat kelulusan dengan bajet yang disediakan oleh Kerajaan Pusat, ya. Baru-baru ini saya lihat Sungai Tiang sekali lagi mengumumkan mengenai pelubang, ya. Tak tahu berapa kali lagi lah nak umum, tapi projek yang sama saja. Memang Kedah menanti-nantikan supaya projek ini dilaksanakan segera untuk menangani masalah bekalan air yang dihadapi oleh Kedah. Selain daripada itu, projek-projek ikonik yang lain, Rubber City, ya, Bukit Kayu Hitam, Taman Teknologi Sains Teknologi, ini juga memerlukan perhatian kerajaan negeri, dan saya mohon supaya kerajaan negeri memberi penjelasan sedikit apa perkembangan terkini, ya. Sebelum ini juga adalah merupakan perancangan kerajaan negeri Pakatan Harapan dulu, bersama kerjasama erat dengan pihak BPEN untuk melancarkan Pelan Perancangan Kedah 2035 ataupun singkatannya Kedah 2035. Sepatutnya pada sidang Dewan inilah perancangan itu dibentangkan supaya boleh dibahaskan selama mungkin seminggu ataupun 2 minggu. Tetapi setakat ini saya tak dengar bahawa kerajaan negeri Perikatan Nasional ingin terus melaksanakan Kedah 2035.
Soal pelaburan, kita tahu bahawa sebelum ini kerajaan Pakatan Harapan telah berjaya menarik pelaburan berjumlah 11.5 bilion ringgit. Ini satu angka yang begitu luar biasa, tak pernah lagi tercatat dalam sejarah Kedah. Kita boleh mencecah lebih daripada 10 bilion yang meletakkan Kedah nombor 3 tertinggi di Malaysia ini. Yang membimbangkan ialah dengan perubahan kerajaan. Keyakinan pelabur terhadap Kedah ini bagaimana sebenarnya. Jadi yang ingin kita tahu bukan setakat yang mana yang telah diluluskan oleh pihak MIDA, tetapi dari segi pelaksanaannya, adakah pelabur-pelabur ini sudah mula membina kilang-kilang mereka, dan yang mana membuktikan walaupun berlaku pandemik COVID ini, mereka masih lagi ingin meneruskan dengan perancangan mereka untuk melabur di Kedah. Kerana ini berkait dengan peluang pekerjaan dan limpahan ekonomi. Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Jitra, tadi 10 bilion yang Berhormat Jitra bagi tahu tu, rupa-rupanya 50% daripada tu hanyalah expansion dengan izin Intel, ya. Dan kita tengok juga masa zaman kerajaan yang dulu, Pakatan Harapan, antara kerisauan pelabur ini yang mana PPT high-tech yang dicadangkan untuk digabungkan dengan MPKK. Ini antara kerisauan yang hebat sebenarnya oleh pelabur-pelabur. Jadi adakah YB Jitra maklum dan setuju berkenaan perkara ini? Yang itu boleh tanya dengan kerajaan negeri lah, ya. Tapi walaupun expansion, tapi expansion pun masih pelaburan. Sebenarnya lebih mudah untuk mendapat pelaburan daripada penambahan kapasiti seperti expansion, daripada untuk menarik pelabur-pelabur yang baru. Seterusnya saya ingin sentuh sikit mengenai garis kemiskinan. Seperti mana yang mungkin kita semua sedia maklum, Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan bahawa garis kemiskinan telah dinaikkan daripada RM980 kepada RM2,208. Ini satu tindakan yang begitu berani sekali, kerana sekaligus ianya menambahkan jumlah rakyat Malaysia yang hidup di bawah garis kemiskinan yang baru ini. Yang menimbulkan persoalannya ialah apa tindakan yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan termasuk Kerajaan Negeri sendiri untuk membantu mereka-mereka yang datang daripada keluarga di bawah garis kemiskinan yang terbaru, RM2,208. Jadi kalau dulunya dianggap B40 ni, saya agak... Yang Berhormat Jitra, masa sebenar sebenarnya dah habis. Oh ya kah? Tapi saya bermurah hati, saya bagi 5 minit tambahan. 5 minit ke? Sebab perbahasan ni saya rasa penting melibatkan isu terima kasih. kemiskinan. Jadi perbahasan pun menarik dan berhemah. Jadi saya tambah 5 minit. Terima kasih. Bukan dah awal-awal dah kot nak rancang nak bagi 20 minit, tapi kata 15 lepas tu tambah 5 minit, nampak murah hatilah. Tapi tak apalah, terima kasih banyak-banyak. Saya nak sentuh sedikit akhirnya mengenai politik. Seperti mana yang tadi Alok Mengkudu pun sebut mengenai nama kerajaan itu sendiri, ya, Perikatan Nasional ke Muafakat Nasional ke. Saya ingat itu penting kerana biasanya lah wakil-wakil rakyat ni mestilah mewakili parti. Kalau di parlimen pun isu ini memang dipertikaikan, kerana tidak ada dalam mana-mana Hansard disebut bahawa seorang ahli parlimen itu mewakili Perikatan Nasional. Nama itu belum lagi wujud. Saya bangkitkan perkara ini kerana kami-kami yang asalnya dulu daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia dipecat daripada parti kami kerana tidak menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Walhal PN itu belum lagi didaftarkan. Secara sampingannya saya pun tertanya-tanyalah, agaknya Yang Berhormat Sidam sekarang terletak di mana? Mungkin dah nak menyertai Bersatu kot, kerana Bersatu nampaknya sudah tidak lagi pribumi. Sistem demokrasi yang kita amalkan di Malaysia ini, rakyat tentulah berhak untuk membuat pilihan, ya,
kerajaan apa yang mereka perlu, yang mereka mahukan, biasanya pilihan ini dibuat melalui pilihan raya umum. Ya. Jadi pilihan yang mereka buat ini berdasarkan kepada keyakinan mereka terhadap satu-satu parti politik, terhadap calon-calon yang bertanding dan sebagainya. Kalau mereka tak yakin, maka mereka akan tolak. Kalau mereka yakin, mereka akan undi dan memenangkan. Jadi apa bukti sebenarnya bahawa tindakan rampasan kuasa yang telah berlaku, kerajaan tebuk atap ni bukan istilah saya lah, ada orang lain yang guna, yang mendapat restu daripada rakyat. Yang Berhormat Jitra, saya tambah masa tadi, saya ingat isu kemiskinan dan juga pelaburan. Jadi saya minta kita fokus kepada isu yang ribat. Dan yang ni pun politik pun berkait dengan semua tadi yang ahli-ahli yang berhormat pun sentuh mengenai perkara yang sama. Saya ingat tak kurang penting. Jadi adakah diambil petanda daripada pilihan raya kecil di kawasan-kawasan lain, termasuk di negeri-negeri lain, sebagai satu signal kepada kita di negeri Kedah ini untuk membuat perubahan? Adakah keputusan di Semenyih ataupun Tanjung Piai ada kena-mengena dengan Bukit Kayu Hitam ke dengan Belantik kan? Jadi saya ingat tak ada apa-apa kena-mengena. Ya, sila. Baik, terima kasih Berhormat Jitra. Soalan mandat rakyat, berapa kali kita sebut mandat rakyat? Adakah Jitra bersetuju putusan pilihan raya yang terdahulu PRU ke-14, ya, 18 lah pada waktu itu, ya, dan dari sudut jumlah undi yang diperolehi, ya, saya sebut tadi pun saya sebut, ya, PAS dengan 315,000, BN dengan 280,000 menjadikan jumlah 595,865 berbanding PH pada waktu itu atas satu logo PKR hanya 345,519. Jadi secara kita boleh nampak mandat rakyat itu sebenarnya sama-sama dengan PAS dan juga Barisan Nasional pada waktu itu keseluruhan, campur jumlah undi. Terima kasih. Mungkin Yang Berhormat Sungai Limau belum lagi sedar bahawa sistem pemilihan yang kita amalkan di Malaysia ini ialah first past the post, ya, dengan izin, bukan undi popular, ya. Jadi siapa pun yang menang dalam satu kawasan dengan majoriti, dialah dapat apa. Jadi kalau nak buat undi popular itu nak kena pindah perlembagaan lain pula. Dan Yang Berhormat Sungai Limau tadi pun mengakui sebenarnya bahawa berlakunya lompatan daripada belah Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional itu adalah atas arahan pihak atasan, bukannya atas mandat rakyat, ya. Malah ini juga yang diakui sendiri oleh ahli-ahli yang berhormat belah sana apabila ditanya soalan ini. Apakah sebabnya Menteri Besar daripada Jitra itu perlu digugurkan jawatannya? Dan tidak ada seorang pun yang menjawab bahawa Jitra gagal melaksanakan tanggungjawab dia, ada dia tak cekap ke, ataupun lebih teruk lagi curi duit ke, menyeleweng ke, salah guna kuasa ke. Jadi yang dijawab hanyalah arahan atasan. Jadi saya tak tahulah kalau arahan atasan itu boleh dianggap sebagai satu alasan yang boleh diterima. Saya pernah lalui kejadian ini sewaktu saya dulu memegang jawatan Menteri Besar di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi saya ingat semua yang berhormat tahu apa yang berlaku selepas itu. Jadi saya harap Perikatan Nasional pun boleh beringat-ingatlah, ya, kerana bila rakyat buat keputusan tu di pilihan raya umum, dia mungkin akan berubah sekali lagi. Jadi Yang Berhormat Jitra, masa dah berlalu 22 minit. Saya minta 2 saat boleh? Oh, boleh. Yang Berhormat Jitra, demi rakyat, demi menjamin kestabilan politik, demi kemakmuran negeri Kedah, demi pentadbiran negara kita untuk jangka masa panjang, setujukah kita cadangkan dalam Dewan ini jawatan kuasa khas berkaitan dengan isu anti lompat parti ditubuhkan, dibahas, bincang. Lepas itu kita meluluskan satu usul mendesak serta menggesak Parlimen untuk menggubang ruang undang-undang bagi menghalang
ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli Parlimen lalu lompat parti tanpa alasan munasabah. Dan undang-undang ini perlu dipastikan selaras dengan perlembagaan persekutuan dan tidak timbul soal bercengah dengan kebebasan berpersatuan. Setuju tak kita? Terima kasih Kulim kerana telah menepati tempoh 2 saat yang saya berikan tadi. Sebenarnya itulah poin terakhir saya. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang telah dicadangkan oleh Kulim. Dan saya harap Dewan Negeri Kedah ini boleh usulkan, bahas elok-elok dan luluskan satu pindaan kepada undang-undang kepada Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah supaya lompat parti ini tidak lagi berlaku, supaya kita tidak lagi mengkhianati mandat rakyat yang telah diberikan oleh rakyat pada pilihan raya umum. Dengan itu, Tuan Timbalan Speaker, saya menyokong usul menjunjung kasih titah ucapan Tuanku Sultan pada perasmian Dewan yang lepas. Terima kasih.